Korang tahu tak tandas awam tu apa? Tandas awam ni bukan tandas yang dekat Shell, yang dekat Petron, yang dekat Petronas semua tu, tak. Itu tandas petrol pump. Tandas awam ni selalunya ada dekat taman-taman. And selalunya tandas awam ni agak kotor, tidak diselenggara dengan baik. Dan kau tahu tak, disebabkan oleh kekotoran itulah kadang-kadang menyumbang akan kehadiran makhluk-makhluk halus yang mula menghantui tempat tersebut. Assalamualaikum guys, welcome back to my story puaka. Selamat malam, selamat datang, selamat menonton channel saya. Tapi before saya teruskan cerita pada malam ni, saya nak mohon lah, drop that subscribe button guys. Dan jangan lupa follow saya punya social media dekat bawah. Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok. Follow lah semua rakan-rakan. Dan kawan-kawan sekalian yang dikasihi lagi sayangi. Macam mana nak cakap macam ginilah, kita terus straight to the topic lah kan. For tonight, I want to share about toilet. So bila benda berkaitan toilet ni kawan-kawan, aku tak syorkan lah korang dengar sambil makan Maggi. Aku risau, aku cerita pasal toilet ni tersebut benda yang bukan-bukan, elok-elok kau makan Maggi, keluar balik nanti. Makan Maggi, dengar cerita pasal bukan-bukan, keluar mihun. Jadi elakkanlah daripada tengah makan ke, tengah buat something like, at least biar fikiran korang dah tenang, baru dengar cerita ni. Sebab cerita ni agak kotor lah sebenarnya. Jangan cakap tak bagi amaran, aku dah cakap awal-awal. Nanti kau datang rumah aku bawa penukul, nak tukul kepala aku. Saya tengah makan Maggi tadi. Itu merupakan Maggi yang terakhir, tapi sebabkan cerita awak, saya muntah. Saya nak tukul kepala awak. Jangan, saya dah bagi amaran. So, back to our story pada malam ni. Cerita pada malam ni berlaku di sebuah tandas awam. Dan tandas awam ni berada di sebuah bandar kecil area Selangor yang diberi nama Subang Jaya. Dekat Subang ni kan, dia ada banyak tau center-center di mana dekat situlah ada padang, ada tempat anak muda bermain, ada taman permainan, ada ada macam-macam lah dekat situ, senang cakap kan. Tempat pengumpulan anak-anak muda. Dan di setiap tempat tersebut telah pun disediakan oleh jabatan apa entah aku tak tahu, diorang dah sediakan tandas untuk kegunaan awam. Nak dijadikan cerita lah, dekat tempat yang seram ni pun ada satu tandas awam. Tapi tandas awam dekat situ jarang digunakan. Memang jarang-jarang sangat digunakan. Dekat taman rekreasi tu usually orang muda akan lepak. Tambahan lagi brother-brother yang buat food delivery, yang buat Grab Food, yang buat Food Panda, Shopee Food, Lalamove, semua dia akan lepak dekat situ sambil tunggu order. Dan diorang pun cakap yang diorang lagi sanggup pergi tandas lain, pergi kat petrol pump mana-mana daripada pergi tandas yang dekat tu. Sebab tandas tu seram, dah ramai yang kena gangguan. Tak naklah nak sumbangkan keseraman dekat sana. Lagi baik aku rela pergi tandas jauh sikit. Dan cerita seram pada malam ni, kejap. Yang lepas dah lupa, yang ni tak boleh lupa. Lampu merah geng, lampu merah. Kejap, sabar kejap. Nak ditukar. Sekarang ni kan aku dah malas tau nak buat transition. Tekuk, keluar lampu merah. Dah tak nak. Kena tukar manual. Dah tengok ni. Dekat atas aku main lawa, berambut bersikat. Dah keluar kamera, pakai cam plekat. Kejap je kawan-kawan, korang tunggulah. Korang janganlah nak mengeluh-ngeluh. Yang kena tukar lampu merah aku yang mengeluh engkau. Kenapa? Kau sabarlah kejap. Benda ni tak ambil masa pun. Ini lampu merah dah jadi lampu merah. Kau tengok, dah tukar. Baru jadi lampu merah. Ni merah sangat pula. Salah setting ke? Dah macam duduk dalam air sirap dah. Tinggal nak tambah air saja. Tapi cerita pada malam ni diceritakan oleh seorang brother. Brother ni nama dia Jijol. Jijol ni merupakan budak-budak delivery lah. Dia bawa Grab Food time tu. Waktu tu dah pukul 9.10 macam tu. Masih menunggu order, masih sabar menantikan order masuk. Dia pun lepak lah dekat geng-geng dia yang berada di tepi court futsal time tu. Time tu adalah anak muda tengah main, tapi yang tunggu order ni lepak-lepak dekat tepi sambil isap rokok, isap shisha. Dan waktu tu lah geng, tiba-tiba lah kan Jijol cakap yang dia nak
ke toilet. Rasa macam nak terkucil. Tapi Jijol tahu cerita tandas tu macam mana. Orang dah ramai pesan, rider-rider cakap, kau nak pergi tandas, yang pergi tandas itu Jijol. Nak pergi tandas, kau pergi tandas dekat petrol pump sana. Sini bahaya Jijol. Kenapa bang? Apa yang bahaya dekat sini? Saya tengok okey je tandas ni daripada luar. Luar memang okey Jijol. Dekat dalamnya, kau masuk je, bau hancing Jijol. Tandas bau hancing. Kalau kau masuk setiap tandas tu, ada harta karun. Warna coklat. Tak naklah sebut. Tapi kau dapat bayangkan tak, bergulung je dekat situ. Dah lah dengan paip tercabut, tangki hilang, kepala paip hilang. Tak tahulah orang rembat nak buat apa, letak dekat spare part motor ke kan, letak kepala paip dekat exhaust. Tak tahu tapi boleh hilang geng. Tapi disebabkan time tu lah Jijol rasa macam dah tak boleh dah ni. Ni dah sampai hujung-hujung ni. Ini kalau aku naik motor, langgar bumper sikit terus terkeluar ni. Jadi nak tak nak Jijol kena pergi juga. Time tu Jijol dengan nekatnya dia fikir tak ada apa-apa ni, tandas je kot. Aku settle buang air, aku terus keluar, tak ganggu orang pun. So Jijol pun dengan terkemut-kemut dia berdiri, dia jalan terkepit macam ratu kebaya. Dia kepit-kepit pergi ke tandas. Sampai kat tandas tu adalah satu spotlight menyala dekat tandas tersebut kan. Daripada luar memang cantik, memang estetik dengan pokok-pokok bunga bonsainya, daun teruk semua adalah dekat situ. Jijol pun pergilah intai dalam tandas. Oh my, bau intai ni, lampu kelip-kelip, nyala tutup, dah macam nak sambut raya dah geng. Tapi sebabkan perut ni dah memulas, dah rasa macam ada sesuatu benda besar akan buat kejutan, akan surprise dia keluar kan. So Jijol fikir, aku dah nak tercirit ni, aku kena pergi juga ke dalam. Jijol pun mulakan langkah kiri masuk dalam tandas tersebut. Toilet tu ada 4 cubicle. Tahu tak cubicle ni apa? Masuk tandas ada cermin, ada sinki, lepas tu ada ruang tandas tu ada 4. Setiapnya ada pintu. Jijol pun pergilah ke pintunya pertama, dia buka, pam. Oh my, dalam mangkuk tandas dia tinggalkan benda. Benda ni baik tak payah sebut. Risau kalau sebut nanti orang fikir yang bukan-bukan. Lepas tu dia pergi tandas kedua, pam, pecah toilet geng. Tak tahulah siapa yang duduk, siapa pecah macam gitu sekali. Ke toilet ketiga, pintu pula tak ada. Sudah. Ada yang keempat, dia pergi, dia jenguk, rupa toilet lah sikit. Ada paip, eloklah tempat tu bolehlah nak melepas 1, 2, 3 das. Tak fikir panjang, Jijol terus masuk toilet yang keempat, dia tutup pintu, dia buka seluar, dia gantung dekat pintu, dia terus mencangkung geng. Time ni, Jijol tengah usaha ni untuk keluarkan apa yang ada daripada perutnya. Dan dia tengah usaha tu, Jijol cakap, tiba-tibalah entah daripada mana datang satu suara. Satu suara perempuan. Suara ni macam suara orang tua je. Suara ni tanya, buat apa tu? Buang air ke? Time ni Jijol senyap. Dia tak fikir apa-apa. Dia fikir ni budak-budak nakal ni nak usik aku ni, maybe geng-geng rider ke nak prank aku ke apa. Aku kena teruskan perjuangan ni. Dia pun sambung memerut. Beberapa saat kemudian bunyi lagi suara tu. Suara tu cakap, toilet ni tak ramai pakai. Tak takut ke? Tak pernah dengar cerita tentang toilet ni. Member kat luar toilet ajak borak, yang dekat dalam ni tengah memerut. Memang tak ada mood lah geng time tu. Jijol senyap je. Dia senyap, tapi tak boleh nak keluar. Benda najis tu tak boleh nak keluar daripada perut dia sebab rasa terganggu. Dia senyap je. Suara tu balas geng. Suara tu lagi sekali dia menyaut, dia cakap, kenapa senyap? Balaslah. Then suddenly, tiba-tiba lepas dia suara tu cakap macam tu, ada satu bau bangkai. Bau bangkai yang tersangat kuat, tersangat teruk. Ibaratkan ketiak tak basuh 5 hari geng. Bau petai. Bau bangkai tu terus menerpa ke hidung. Time ni Jijol tak sedap hati. Dia fikir, ini bukan manusia ni dah lain ni.
Dia cuba teran isi perut je tapi tak keluar. Ibarat tahi tu segan nak keluar. Dia malu. Dia shy cat. Takut punya pasal najis malu. Tak nak keluar. Dia duduk dalam tu. Jijul pun dengan confident dia balas. Dia cakap, janganlah ganggu aku. Aku tengah buang air ni. Aku tak kacau kau pun. Jangan ganggu. Pergi tempat lain. Dia tegur. Dia berani, geng. Senyap sekejap. Tak ada satu suara pun yang kedengaran. Sehinggalah tiba-tiba daripada tandas pertama, pintu diketuk. Tandas kedua, pintu diketuk. Toilet ketiga tak ada pintu, tak boleh nak ketuk. Dan tiba-tiba toilet Jijul diketuk. Dan diikuti oleh suara ketawa mengikik. Time tu Jijul lah punya tak tahu nak buat apa. Takkanlah nak percaya Quran dalam tandas. Tak elok, betul tak? Jijul tak tahu nak buat apa. Dia keras, terkaku betul. Kaki dia macam kena ikat dek batu. So Jijul fikir dia nak basuh lah apa yang terkeluar tadi. Dia buka paip. Dia buka paip. Satu lagi bala datang, okay? Paip tak mengeluarkan air. Lagi malu. Lepas tak keluar air tu, si Jijul ni terus sarung seluar. Dia tendang pintu tu terbuka luas, geng. Terus member berlari keluar daripada tandas tu. Tak toleh belakang. Itu kalau kakak tadi berdiri depan pintu Jijul tadi, dah pintu tadi kena terajang berdebus. Berdarah dahi kakak tu. Nasib baik tak ada, geng. Jijul berlari terus pergi ke member yang kat Grab tadi dengan bau-bau tai. Tapi Jijul cakap, masa dia nak keluar toilet tu, kat tepinya ada cermin kan, cermin dekat sinki. Jijul cakapnya, imbasan mata dia perasan yang dekat cermin tu macam ada satu tubuh berambut panjang. Seakan macam tengok je ke arah dia. Yang Jijul pasti itu bukan manusia. Thank you guys pada mana yang stay tengok cerita saya sampai habis pada malam ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button, jangan lupa follow saya di sosial media. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi, kerana masih setia dengan saya. Nantikan next story puaka yang akan datang. Kita akan cuba buat konsisten. Kita cuba bulan 9 ni, kita make sure video sentiasa ada. Dah tak nak skip-skip, tak nak pendek-pendek. Tapi korang kena bantu saya subscribe, bantu saya on notification button, promote saya, geng. Kalau saya bantu, kalau awak semua bantu saya akan hiburkan awak dengan lagi kerap. Terima kasih sangat-sangat. Semoga kita jumpa dalam next story puaka. Next story puaka ni bukan next ni lah, tapi dalam perancangan aku rancang nak ajak orang dalam channel aku. Nak tahu siapa? Kenalah tunggu, geng. Jadi kita jumpa dalam cerita akan datang. Assalamualaikum. Jangan biarkan malam anda menjadi story puaka. Ciao.